kita Ahli Dewan Tertinggi Perkasa telah mengadakan mesyuarat tergempar pada hari ini, iaitu mesyuarat khas bagi membincang satu isu saja, iaitu mengenai dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memasukkan Akta ISA. Kita telah mengambil masa selama 3 jam berbincang mengenai dengan pemasukan ISA, dan setiap Ahli Dewan Tertinggi Perkasa telah mengambil bahagian, memberi pandangan masing-masing. Kesimpulan keputusan kita pada hari ini, pertama, Perkasa akan menemui Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Syamsuddin Tun Nussion dalam waktu yang terdekat. Perkasa akan menghantar rombongan yang terdiri daripada ahli-ahli Dewan Tertinggi, di mana dalam Dewan Tertinggi Perkasa kita ada 8 orang peguam dan seorang tokoh akademik dalam bidang perundangan. Dan sebelum ini kita telah pun bertemu dengan Datuk Seri Syamsuddin, berbincang dan telah pun mengemukakan memorandum apabila timbulnya sebelum ini cadangan untuk meminda Akta ISA. Tetapi sesudah Perdana Menteri mengumumkan ISA akan dimasuk, dia telah menimbulkan dimensi baru, di mana kita ingin mendapat maklum balas daripada Menteri Dalam Negeri mengenai dengan prinsip-prinsip asas dalam akta baru yang akan menggantikan ISA ini. Kerana kita Perkasa telah membuat pendirian pada hari ini bahawasanya hal keselamatan adalah hak rakyat. Security ada kena-mengena dengan kepentingan rakyat. Ianya adalah hak rakyat. Dan kita kena lihat bagaimana wujudnya Akta ISA sebelum ini, sewaktu ianya menjadi akta sudah berpuluh tahun lamanya. Jadi ianya adalah hak rakyat dalam soal keselamatan. Dan hak rakyat dalam soal keselamatan tidak ada kompromi. Sebab tidak ada perkara yang lebih penting selain daripada hal keselamatan. Kerana kalau negara tidak selamat, pembangunan, kemajuan, politik, demokrasi, hak asasi, semuanya tak akan jadi relevan. Semuanya hancur kalau keamanan negara tidak terjamin. Jadi maka sebab itu keselamatan adalah hak rakyat untuk menentukannya sendiri. Jadi susulan daripada itu, apabila kita sebut hak keselamatan, siapa yang menjaga keselamatan ini? Yang menjaga keselamatan bukan orang politik, bukan hakim, bukan usahawan, bukan lawyer, bukan peguam. Yang menjaga keselamatan ialah pasukan, polis dan juga tentera. Terutamanya polis yang diberi tanggungjawab untuk menjaga keselamatan negara. Dan polis berkesan menjaga keselamatan negara kerana polis diberi instrumen untuk menjalankan tugas bagi menentukan keselamatan negara terjamin. Salah satu instrumen yang penting bagi menjaga keselamatan negara selama ini ialah ISA. Maka sebab itu Singapura tidak memperdulikan walaupun dunia mengecam mereka, dunia mengutuk mereka, dan negaranya dalam keadaan yang stabil, tetapi mereka tetap mempertahankan ISA sebab mereka kata itu untuk preventif dan digunakan bila masa yang diperlukan. Itu Singapura. Tetapi kita
Perdana Menteri dan umum untuk masukkan. Jadi pada pihak perkasa, oleh kerana kita berpendapat polis mesti mempunyai instrumen yang kuat, yang kokoh, yang berkesan. Maka kita nak mengetahui dan perlu kerajaan juga berunding dengan stakeholders, rakyat, mana yang mengambil berat untuk kita mengetahui konten cadangan akta baru ini. Ini penting. Sebab yang disebut akta baru akan dipindah, akan diwujud untuk menangani keganasan dan subversif. Tetapi saya nak tegaskan di sini, perkasa dengan tegas mempertahankan bahawa elemen preventif dalam akta baru mesti dipertahankan. Ataupun bukan setakat dipertahankan, malah kalau boleh lebih baik. Kita boleh menentukan soal tempoh tahanan, masa tahanan, tetapi preventif ini penting. Kerana preventif ini ada dua aspek. Satu, pencegahan. Kedua, rehabilitation. Seseorang dulu ditahan kerana untuk pencegahan. Dan kedua, pemulihan, iaitu rehabilitation. Dan didapati berkesan selama ini. Jadi bila kita sebut pencegahan, kita kena ingat hal keselamatan ini. Saya katakan tadi, orang yang tahu hal keselamatan saja boleh bercakap soal keselamatan, terutamanya polis. Kerana kalau kita nak letakkan masalah segala-galanya kepada bidang kehakiman, contohnya kuasa itu beralih, segala-galanya must be in open court, contohnya seperti macam kes Anwar yang dah 51 kali tangguh, 25 kali tangguh, 55 kali tangguh, maaf, kes Anwar dah 55 kali tangguh. Dia akan mengambil masa yang panjang. Jadi preventif ni yang saya maksudkan ini, sebab proses untuk ditentukan oleh seseorang itu bersalah atau tidak di mahkamah, dianya berlaku sesudah perkara itu berlaku. Faham tak? Maknanya kes ini dibawa ke mahkamah kerana peristiwa itu sudah berlaku. So, ada orang nak kena dihukum ataupun dibebas. Manakala preventif ni, benda belum berlaku. Benda belum berlaku, maka dia ditahan. Untuk mencegah. Walaupun kononnya tahanan tanpa bicara. Ini bukan banyak perkara yang melibatkan, contoh kita lihat, seperti pemalsuan kad pengenalan, pemalsuan pasport, anti perdagangan manusia, laundering money, ekonomi, sabotaj ekonomi. Sebab itu kalau saya menyingkap sejarah ISA dahulu, isu-isu yang berkaitan dengan ajaran sesat, Al-Arkam, ingat tak dulu? Al-Ma'unah, Al-Arkam dulu. Jadi kalau kes-kes seumpama ini, yang ajaran sesat ini, kes cerita Ayah Pain di Terengganu, semua dulu diguna instrumen ISA untuk menangani masalah ini. Jadi kalau isu seumpama ini berlaku, bagaimana kerajaan nak menangani kalau tidak dikekalkan prinsip preventif asas yang kita sebutkan tadi. Kalau prinsip asas preventif ini tidak ada dalam undang-undang baru, perkasa menolak secara bulat-bulat. Ini pendirian perkasa. Dia mesti berpaksikan kepada semangat dan roh ISA yang digubar sebelum ini. Ini pendirian perkasa. Sebab tidak mudah nak menangani hal keselamatan ni dalam dunia yang serba canggih. Sebab itu, kita juga mencadang, apabila undang-undang baru ini digubal, dia harus ditambah baik supaya lebih mudah pihak keselamatan bertindak. Antara lain, contohnya, isu-isu yang ada pihak menggugat Pasal 153 contohnya. Dewasa ini, mutakhir ini, banyak isu-isu yang memperhinakan Islam, memperlekehkan Islam. Contohnya, melalui media baru, gambar-gambar lucah yang diletak di atas Kaabah dan seumpamanya yang suka diambil tindakan oleh SKMM. Tapi kita tahu siapa yang buat. Nak bawa di mahkamah, suka nak bukti.
But securities know who are responsible. Ada juga tulisan-tulisan, ceramah-ceramah yang boleh menggugah keamanan negara, yang menyentuh isu mengenai dengan hak keistimewaan orang Melayu. Ini bukan racial ni, bukan chauvinis ni, because this is what yang sudah termaktub dalam perlembagaan yang tidak boleh diusik. Jadi perkara-perkara ni saya harap akan memudahkan lagi pihak kerajaan bertindak menangani isu-isu yang saya sebutkan tadi. Spirit akta baru ni. Dan saya harap kerajaan jangan mengambil sentimen politik oleh mana-mana pihak nak mengubahkan undang-undang baru ni. Pembangkang dah sebut macam-macam syarat kalau nak wujudkan akta baru. Jangan ikut soal kehendak pembangkang. Dan pihak kerajaan pula jangan ikut isi hati politik untuk nak meraih undi. Yang penting keselamatan ini biar rakyat yang tentukan. Manakala akta-akta lainlah yang diumum, contohnya akta mesin cetak, itu kita sokong 100%. Di mana tidak ada lagi renewable, maknanya apabila diberi lesen, permit, jika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, kerajaan boleh revoke anytime. That is good, kita sokong. Akta darurat memang kita sokong sebab sudah tidak relevan. Akta polis yang nak dipindah ini kita nak tengok detailnya juga. Sebab hak mengadakan perhimpunan ada kena-mengena dengan demokrasi, hak bersuara, tetapi pada masa yang sama ada kena-mengena dengan keselamatan. Jadi dulu kalau nak berhimpun kena dapat permit 5 orang, ataupun boleh berhimpun tapi dalam law kata muktamad, perhimpunan jalanan tak ada. It's totally banned. Tapi nak berhimpun dalam stadium, nak berhimpun dalam dewan, itu boleh. Something like that. Maka kita nak tengok dulu detail akta polis ini. Dan satu lagi perkara yang saya nak masuk di sini, oleh kerana kerajaan dah putus nak hapuskan ISA, tapi kita cadang tadi, asas-asas yang mesti dipertahankan. Tetapi walau bagaimanapun saya lihat, ianya tidak sebesar ISA. Oleh kerana semangat untuk melihat kita lebih demokratik dan sebagainya. Jadi Perkasa juga minta supaya AUKU kerajaan tengok balik, dan kalau boleh juga dimasukkan, termasuk juga OSA, Akta Rahsia Rasmi Kerajaan. Tadi bukan akta darurat, peristiara darurat. Itu kita sokong dimasukkan. Akta Rasmi Rahsia Kerajaan dengan AUKU. Tapi prinsip asas kena ada lah. Jadi kalau prinsip asas dah ada, macam contohnya preventif tu dah ada, diwujud, dikekalkan, terang ada. So please write it properly. Mana Malaysia kini? Siapa Malaysia kini? Please you jangan spin tak betul pasal nanti. You okay.